Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Tuan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam yang penuh keberkatan ini menyambung siri kuliah pengajian kita di surau Ad-Diniyah. Kita menggunakan kitab Bahrul Mazi juzuk 17. Bahrul Mazi juzuk 17. Baik, kita sambung tajuk baru, bab yang ke-13. Bab yang ke-13, muka surat 115. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Babu ma jaa fi tarki syubuhat. Bab yang telah datang ia pada menyatakan meninggalkan segala yang syubhah ataupun syubhat. Muka surat 115. Muka surat 115. Baik, an Athiyyah as-Sa'di qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yablughul 'abdu ay yakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadaran lima bihil ba'su. Daripada Athiyyah as-Sa'di, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada sampai hamba bahawa ada ia daripada orang-orang yang takut hingga ditinggalkan barang yang tiada maaf dengan dia. Takutkan bagi barang yang dengan dia mudarat. Baik, tajuk malam ni kita nak tengok, kita nak bincang berkaitan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, meninggalkan segala perkara yang syubhah ataupun syubhat. Seperti mana kita tahu bahawa segala amal manusia dan perbuatannya itu, begitu juga dengan fikiran ataupun pemikirannya, niat-niatnya, kita lihat dalam syariat Islam ini, dia tidak terkeluar daripada batasan-batasan hukum yang 5. Dalam seharian kehidupan kita, kita berkait dengan 5 hukum. 5 hukum. Yang pertama yang disebut sebagai al-wajib. Wajib. Nanti kita akan tengok setiap pentakrifan apa yang dimaksudkan dengan wajib. Yang pertama adalah wajib. Yang kedua ialah al-mustahab, iaitulah sunat. Yang ketiga disebut al-mubah
Al-mubah maknanya harus. Dan hukum yang keempat iaitulah al-makruh, makruh. Dan yang kelima kita sebut al-haram, haram. Ada 5. Dia ada wajib, sunat, harus, makruh dan juga haram. Ini 5 hukum. 5 hukum. Jadi seharian kehidupan kita ini dia berlega sekitar 5 hukum ini. Sama ada wajib, harus, sunat, makruh ataupun haram. Baik. Dan kata tuan kitab kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketahuilah kiranya ya saudaraku, hukum syarak itu terbahagi atas 3 bahagi. Secara umumnya, untuk kita nak memahami hukum syarak ini secara umum, pada asasnya dia terbahagi kepada 3. Terbahagi kepada 3. Sekiranya satu perkara itu dinaskan oleh syarak atas tuntut perbuatan serta dijanji balas siksa meninggalkannya, maka ia adalah halal yang disebut sebagai terang-terangan. Baik. Jadi bila kita sebut perkara yang halal, perkara yang halal yang dinaskan oleh syarak dan perbuatannya itu dituntut, perbuatannya itu dituntut, dan siapa yang meninggalkannya itu akan disiksa, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebut tadi yang pertama, hukum dinamakan sebagai hukum wajib, al-wajib. Wajib ni adalah satu perkara yang syarak perintahkan untuk kita laksanakan. Tidak boleh, tidak harus untuk satu orang mukallaf itu untuk meninggalkan perkara yang disuruh oleh syarak kecuali jika ada ke'udhuran. Kecuali jika ada ke'udhuran. Dan sekiranya dia meninggalkan perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkannya itu secara sengaja, tanpa ada apa-apa ke'udhuran, maka dia akan dikenakan hukuman. Yani dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang wajib ini, bila kita datangkan ia, yakni kita melakukan perkara yang wajib, istahaqqa thawab, maka kita layak untuk mendapat ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala. Jadi makna kita buat yang wajib. Apa contoh wajib? Seperti sembahyang, seperti apa lagi? Seperti zakat, seperti Allahumma shalli ala Muhammad, haji, puasa. Jadi ini adalah perkara-perkara yang wajib, dan selain daripadanya itu, daripada perkara-perkara yang dikira sebagai perkara-perkara yang wajib. Mana kita buat contoh sembahyang tadi, sembahyang satu kefarduan yang disebut sebagai fardu ain, fardu yang wajib bagi setiap mukallaf yang akil baligh, maka dia wajib sembahyang. Kalau dia tak sembahyang, saja-saja meninggalkan sembahyang tadi, dia berdosa. Dia berdosa. Kecuali kalau dia terlupa, terlena, itu lain. Tapi kalau saja-saja meninggal, dia berdosa. Saja-saja ditinggalkan sembahyang, hukumnya berdosa. Jadi bila dia sembahyang, dia buat perkara yang syarak suruh, maka dapat pahala. Itu yang disebut sebagai perkara yang wajib. Ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, ataupun wa yu'aqabu ala tarkihi. Benda yang wajib ini, benda yang wajib kita buat dapat pahala, kita tinggal berdosa. Itu makna perkara yang wajib, yang kita sebut wajib-wajib itu. Baik. Kemudian tadi kita sebut, kata tuan kitab kita, hukum syarak tadi terbahagi kepada 3 bahagian.
Yang pertama yang berkaitan dengan halal yang terang-terang, perkara yang disuruh oleh syarak, dituntut untuk kita melakukan perbuatannya itu, dan janji balas siksa oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita meninggalkan perkara tersebut. Baik. Dan jika sekiranya dinaskan oleh syarak atas tuntut meninggalkannya serta dijanjikan, serta atas yang perbuatannya, atas yang memperbuatkannya itu, maka ia adalah haram. Ini berterang-terang. Jadi yang pertama tadi kita sebut hukum yang halal, yang kedua dinamakan sebagai yang haram. Yang haram ni maknanya yang syarak tak bagi. Yang syarak suruh kita tinggalkan perkara yang haram tadi. Itu kita sebut dalam hukum tadi dia ada, bila sebut haram ini, iaitulah ma yuthabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluh. Benda haram ni, siapa buat, siapa yang tinggalkan benda haram dapat pahala, buat berdosa. Beza dengan wajib tadi, yang halal tadi, wajib buat dapat pahala, tinggal berdosa. Kalau yang haram, kita tinggal dapat pahala, kita buat berdosa. Itu beza antara wajib dan juga haram. Baik, contohnya apa? Contoh yang kata perkara yang haram ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi haram tadi kita sebut setiap amalan kerja yang syarak tegah untuk melakukannya. Dan Allah Ta'ala menjanjikan orang yang buat perbuatan yang haram itu, dia akan diazab, dia akan disiksa, dia akan diberi hukuman. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang yang meninggalkan perbuatan yang haram itu diberikan ganjaran pahala. Kita tinggal benda dosa, benda yang haram, dapat pahala. Seperti apa? Seperti riba. Seperti apa lagi? Al-kadhib, bohong, dusta. Dan juga selain daripadanya itu, dia perkara yang haram. Mana kita tinggal itu dapat pahala. Kalau kita buat juga benda yang haram tadi, maka kita berdosa. Itu makna haram tadi. Baik. Jadi yang pertama, bila disebutkan kepada kita halal dan juga haram, bahagian yang ketiga pula kata Tuan Guru kita, dan jika sekiranya tidak dinaskan atas tuntut perbuatannya dan tidak pula atas tuntut meninggalkannya, maka ialah syubhat. Tadi yang halal tadi kita dah faham dah. Halal ni benda yang bagus, benda yang syarak suka, yang syarak suruh kita buat. Benda yang haram pun jelas benda yang syarak tuntut untuk kita tinggalkan perkara tersebut. Itu perkara yang haram. Tapi masuk kategori yang ketiga ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak dinaskan, dituntut untuk melakukan perbuatan tersebut, dan juga tidak pula dituntut untuk meninggalkan. Jadi duduk tengah-tengah, kita kata bila dia berkata innal halala bainun wa innal harama bain wa bainahu umur mushtabih. Halal ni jelas, haram pun jelas. Tapi tengah-tengah ni kita panggil syubhat. Syubhat ni kita tak tahu ini halalkah, ni haram. Itu bagi syubhat. Syubhat. Berlaku di sana kesamaran dalam kita nak menentukan hukum. Artinya kesamaran tiada diketahui adakah ia itu halal ataupun ianya haram. Jadi bila Nabi sebut tadi betul lah, kita tahu yang ni, yang ni boleh makan, yang ni halal. Binatang ni boleh makan. Kita makan kambing, kita tahu ini halal. Dan halal pula kena tahu pula, mesti kalau kata kambing, kalau kata lembu, mesti kena sembelihan mengikut syarak. Walaupun dia halal, tapi ada caranya.
Jadi kita tahu, oh yang ni boleh makan. Lepas kita sembelih, oh yang ni binatang ni boleh makan. Ini halal. Oh yang ni binatang ni tak boleh makan, ini haram. Mai satu lagi pula, dia duduk tengah-tengah, kita tak tahu, yang ni halal ke haram. Dia main kesamaran tadi. Itu disebut sebagai syubhah ataupun syubhat. Berlaku kesamaran. Maka bila berlaku bertembung di antara perkara yang halal dan perkara yang perkara yang syubhat, yang kita tak tahu hukumnya. Kita tak tahu hukumnya. Kita nak dahulukan yang mana? Kita nak dahulukan yang mana? Dia kata, jika ada barang yang jadi demikian, maka sayugialah jatuhkan dia, kerana jika ada barang ia haram, maka lepas diri daripada perbuatannya. Okey, macam ni. Kita tahu ni, yang ni, bukan tahu, kita jadi kesamaran. Kita yang ni, ayak ni boleh minum ke tak boleh minum ni? Contoh, kita tak tahu. Dia berlaku kesamaran, tak tahu hukum halal ataupun haram. Tapi lebih baik, dia kata apa? Kita jauhkan benda yang samar tadi, kita tinggalkan. Dengan sebab kita tinggal, moga-moga kita selamat, kita tak minum lagi. Rupanya, ayak tadi tak boleh minum, haram. Contoh, rupanya itu arak. Contoh, kita tak tahu kan, kita duk rasa macam boleh minum. Tapi benda hak samar ni, lebih baiknya apa? Kita tinggalkan. Kalau kita benda tu halal, selamatlah. Tapi kalau kita termakan, terminum, terambil yang haram tadi, jadi orang yang warak, dia akan meninggalkan benda-benda perkara yang disebut sebagai syubhah ataupun syubhat. Kita kata dalam bahasa kita kesamaran, samar-samar. Tuan-tuan nak pergi makan dekat satu kedai, kita pun tengok habis tuan-tuan sekalian, makanan tadi, bukan sekadar kita tengok kedai tu, kita tengok dari sudut kebersihannya, kita tengok dari sudut masakannya, siapa yang masak, orang yang masak tadi macam mana, bersih ke ada tutup aurat ke, kita tengok semua. Ini kadang tengok makanan nampak macam sedap, tapi kebersihan tak jaga. Tikus lipas duk berlalu atas makanan tu. Itu tak jaga kan. Ataupun kita nak tengok bersih tak bersih ni tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tengok tempat masak cukup lah. Nak tahu kedai tu bersih tak bersih, tengok dapur, kawasan persekitaran dia tadi, bersih ke tak bersih. Kalau tepi tu sampah tu kita duk nampak tu dia tikus besar ni, Allahu Akbar, tu nak pergi makan lagi. Kita tengok kedai ni, yang ni halal ke tak halal, Muslim ke non-Muslim. Tapi tengok ramai orang Melayu pergi kedarah ke tang tu kan. Orang Kedah kata kedarah kan. Wahal tengok tak ada, nampak macam Cina duk je, tapi dia boleh pergi makan situ contoh. Jadi kita ni, kalau kita hak betul warak, kita tinggal hak, pergi cari tempat makan lain banyak lagi yang lebih menjaga iman kita. Tuan-tuan, sebab apa pemakanan itu dia ada kaitan dengan ibadat? Memang dia ada kaitan. Tuan-tuan bila masuk dalam perut benda hak syubhat, apatah lagi masuk benda-benda yang haram, dia jadi malah nak ibadat, rasa berat nak buat amal ibadat. Sebab apa? Yang duk masuk dalam tubuh badan kita, perut kita ni, rupanya pada sumber yang haram. Yang syubhat pada agama tak bagi, suruh tinggalkan, jauhkan. Apatah lagi benda perkara yang haram. Jadi pemakanan itu dia ada kaitan dengan amal ibadah kita. Kalau kita rasa malas, rasa berat sekali ibadat kita, tengoklah sumber pemakanan kita. Dan ada dosa apa yang kita buat. Kerana dosa itu yang menyebabkan kita jadi rasa malas, rasa berat untuk kita nak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad.
Jadi cara yang terbaiknya kita tinggalkan benda yang syubhat tadi. Benda yang sama-sama tadi yang kita tak jelas hukum dia, kita tinggalkan. Gitu. Dan dia kata jika ada ia halal, maka sesungguhnya berpahala meninggalkannya dengan ini qasad, kerana asal pada segala perkara itu berlainan padanya ada dilarang, ada tidak dilarang. Satu-satu benda, satu-satu perkara itu. Ambil hukum yang asal, al-aslu fil asya' al-ibah, al-mubah. Asal-asal pada satu benda, satu perkara itu kita hukumkan harus. Tadi kita sebut pentakrifan wajib. Wajib apa? Wajib ni buat dapat pahala ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Orang yang buat dapat pahala, orang yang meninggalkan benda yang wajib itu berdosa. Itu mudah. Dan benda yang sunat ni iaitulah perkara yang siapa buat dapat pahala, tapi siapa tinggal tak berdosa. Itu sunat. Kita sebut sunat. Mustahab. Bahasa Arab sebut mustahab. Benda yang syarak suka kalau kita buat, tak ada masalah. Buat tadi dapat pahala, diberi pahala apabila dia melakukan perkara tersebut, tapi tidak dihukum tidak berdosa sekiranya dia meninggalkan perkara tersebut. Dan perkara-perkara yang sunat ini banyak. Seperti apa? Seperti sedekah, baca Quran, bagi salam dan sebagainya. Itu benda yang sunat, kita buat dapat pahala. Dan kalau kita tinggal tak berdosa. Beza dengan yang wajib, buat dapat pahala, tinggal berdosa. Sunat buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Itu sunat. Baik. Tapi yang paling baiknya, hak sunat ni kita kena perbanyakkan. Kerana yang sunat inilah nak menampung kekurangan amalan kita dekat mana-mana tu. Hak sunat ni nak kena banyakkan, kena perbanyakkan sedekah, perbanyakkan baca Quran, perbanyakkan Allahumma salli ala Muhammad. Benda-benda sunat, benda-benda perkara yang sunat, perbanyakkan dan perbagaikan amalan-amalan sunat. Dan mubah tadi, antara hukum yang lain pula disebut al-mubah. Mubah harus. Mubah ni kita buat tak dapat apa pahala apa tak dapat, tinggal pun tak berdosa. Itu makna mubah. Seperti mana? Minum air, minum harus, kan? Tak dapat apa, minum, kan? Tinggal pun tak berdosa apa. Itu makna mubah, harus. Dan satu lagi pula makruh. Makruh ni apa? Makruh ni ma yuthabu tarikuhu, tinggal dapat pahala, wala yu'aqabu fa'iluhu, dan kalau buat tak berdosa. Ini beza tadi kita sebut satu-satu hukum. Makruh tinggal dapat pahala, buat tak berdosa. Apa dia contoh makruh ni? Allahumma salli ala Muhammad. Apa dia contoh makruh? Tuan makan bawang tu makruh. Makan bawang kerana bau dia. Tapi dia tak berdosa. Kita pula bawang ni menjadi satu syarat yang wajib dalam masakan. Tuan tengok kalau orang Arab makan dengan roti dia bawang tu dia buat macam makan buah. Dia tak makan bawang mentah. Kita kena bawang nak makan gitu, kadang kena masak, kena goreng. Dulu boleh juga makan di bawang sebiji tu dia belah dua, dia belah 4 pula. Tu sambil hidup makan dengan jeruk dia, dengan lapang pula duk cerita buat makan ni. Hujan ni tuan-tuan sekalian. Gitu nak cerita nak makruh. Makruh. Dia tak berdosa. Kalau kita tinggal itu dapat pahala, dan kalau kita buat tak berdosa. Dia buat mai sini seperti contoh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita melewatkan
mandi junub, kita lewatkan mandi tadi kan, kita dah dalam keadaan berjunub, kita lewatkan, itu makruh. Apalagi contoh disebut kat sini seperti wan-naumu zaid, tidur lebih, lena yang panjang kan, kerja lena ada ni kan, itu makruh. Makruh. Itu contoh-contoh makruh tadilah. Jadi ada 5 hukum tadi ya. Saya ulang balik. Pertama wajib, sunat, mubah, yang ini harus, makruh dan juga haram. Wajib buat dapat pahala, tinggal berdosa. Sunat buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Harus buat tak dapat pahala, tinggal tak berdosa. Makruh buat tak berdosa, tinggal diberi pahala. Dan yang haram yang kelima, buat perkara yang haram itu berdosa, tinggal dapat pahala. Itu hukum yang 5 tadi. Bolehlah 5 hukum malam ni. Kita tahu 5 hukum. Baik. Dan syarak kita pun memecut suruh tinggalkan syubhat itu. Nak cerita, agama kita ada syarak suruh kita tinggal benda yang syubhat. Seperti sebut tadi, orang yang wara', dia akan tinggalkan benda perkara yang syubhat. Yang berlaku kesamarannya, dia tak tahu ini hukum, sama ada ini halal ataupun haram. Dia duduk tengah-tengah, berlaku kesamaran. Jadi tengah-tengah ni kita sebut syubhah, benda yang syubhah. Jadi syubhah itu seeloknya kita tinggalkan. Dan syarak suruh kita tinggalkan benda yang syubhah. Bermula dalil. Bermula dalilnya itu banyak daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu daripadanya ialah seperti hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Athiyyah As-Sa'di qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadaran lima bihil ba'su. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Athiyyah As-Sa'di. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada sampai seorang hamba Allah itu bahawa ada ia daripada orang-orang yang takut akan Allah hingga meninggalkan ia akan barang yang tiada mudarat dengan dia, iaitu haram ataupun makruh, yang tiada zahir hukumnya, kerana takut ia dilarang maka terbuat. Takut dia buat benda yang agama terlarang tapi diterbuat. Lebih baik kita tinggalkan. Itu yang lebih selamat. Padahalnya tiada baginya hukum yang zahir, pada syarak dikiaskan atasnya. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan, lagi gharib, tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada ini wajah, dan dapat lagi keterangan syubhat dan misal-misalnya di dalam beberapa masalah yang terdahulu daripada ini, seperti pada masalah 59 dan 60 itu. Baik, selesai. Kita sambung tengok pula tajuk yang berikutnya. Bab yang ke-14, babu ma jaa fi dawamil amali kama yu'adh. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan berkekalan amal sebagaimana dinasihatkan. Bagaimana kita nak konsisten, kita nak kekalkan, berterusan di dalam kita melakukan kebaikan, seperti mana yang dinasihatkan itu. Daripada hadis an Hanzalah al-Usaidi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law annakum takununa kama takununa indi la dhallatkumul malaikatu bi ajnihatiha. Daripada Hanzalah al-Usaidi katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau sungguhnya ada sekalian kamu sebagaimana ada kamu di sisiku, nescaya dipayungkan kamu oleh malaikat dengan sayap-sayapnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
Inna likulli syai'in syirrah wa likulli syirratin fatrah fa in kana sahibuha saddada wa qaraba fa arjuh wa in usyira ilaihi bil asabi'i fala ta'udduh. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bahwasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu kepantasan, likulli syai'in syirrah, bagi setiap sesuatu itu ada waktu semangat dia, ada kepantasannya. Walikulli syirratin fatrah, tapi Nabi kata bagi tiap-tiap kepantasan itu dia mai waktu penat. Setiap satu benda tu Nabi kata, setiap sesuatu, inna likulli syai'in syirrah, sesungguhnya tiap-tiap sesuatu tu dia ada masa semangat dia, kepantasan dia. Waktu kita nak buat tu dia semangat. Tapi Nabi kata walikulli syirratin fatrah, tapi tiap-tiap kepantasan waktu kita nak semangat tu dia mai ada kalau waktu futur tak semangat. Ini macam mana ni? Bila mai iman kita tengah kuat, kita jadi semangat. Kita jadi semangat nak buat baik, nak solat, nak baca Quran, nak sedekah. Tu tengah semangat ni. Dan kita subuh kita tak mau 2 rakaat, nak 8 rakaat, tengah semangat tu dia. Subuh 8 rakaat. Kan? Subuh ni hang rajin macam mana pun 2 rakaat juga. Kalau begitu kata, tambah rakaat, buat banyak rakaat dapat pahala banyak ustaz. Kalau ikut logik kita, agama ni bukan ikut logik. Kita ikut apa hak Nabi ajak. Nabi sembahyang macam sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu semua seperti mana aku sembahyang. Kalau fikir logik kita, memang sembahyang hak 8 rakaat tadi lagi banyak pahala, lagi bagus ya. Itu kalau nak fikir cara kita. Tapi agama ni ada sumbernya. Islam ini yang agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hidup ni orang kata hidup bersyariat. Tahu hukum hakam, biar reti. Macam mana nak reti? Kena mengaji. Kena mengaji. Ada peluang boleh datang majlis ilmu, boleh mengaji kuliah online, live Facebook, macam-macam hari ni, macam-macam kemudahan yang ada. Tidak ada alasan lagi untuk kita nak menyatakan kita jahil tentang bab agama. Ustaz-ustaz penceramah, tok-tok guru kita pun banyak. Bukan setakat Syekh Google. Dalam YouTube tu kita boleh cari tok guru, syekh, ustaz mana yang kita nak mengaji. Kan? Maksudnya peluang untuk kita nak dapat ilmu itu cukup luas dan banyak. Modalnya rajin dengan malas ya. Kan? Dia buka YouTube tapi duk tengok filem Korea. Kan? Wahal kalau dengar kuliah tu sejam, banyak ilmu dapat. Habis tengok cerita Korea satu episod saja sejam setengah, boleh apa? Kita sedih ustaz. Boleh sedih lah. Nak boleh apa? Kan? Kalau dengar kuliah sejam, boleh apa? Boleh ilmu. Kan? Dapat ilmu daripada tak reti tahu. Oh, malam ni reti. Ngaji bab hukum, contoh kita sebut hukum yang 5 tadi. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Oh tahu setiap satu tu macam mana. Tapi bila tengok cerita Korea dapat apa? Maknanya peluang yang ada tadi nak banding dengan dia tengok cerita tadi. Kalau dia tengok majlis ilmu, dengar kuliah ceramah, dapat ilmu tadi. Kan? Dia kata dapat menjiwai lah, rasa sedih lah ustaz. Dapat yang tu ya, tak dapat apa. Dia nak cerita apa, dapat apa? Dapat kepuasan apa? Tak dapat apa. Itu je yang dia dapat. Tapi kalau kita duduk dalam majlis ilmu, kita dapat ilmu daripada satu benda yang kita tak tahu, kita tahu Allah Ta'ala bagi ilmu tadi, balik kita kongsikan dengan keluarga kita, dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, dengan kawan-kawan kita. Bahkan kita sampaikan ilmu tersebut kepada orang lain, dapat pahala. Selagi mana orang tadi diamalkan dengan apa yang kita bagi tahu, apa yang kita cakap,
tunjuk perkara kebaikan, Nabi kata walaupun kita tak buat, kita tunjuk perkara kebaikan, man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada sesuatu benda kebaikan, dia tunjuk, dia tak buat, tapi seperti mana orang yang buat. Walaupun dia tak buat, dia tunjuk benda kebaikan, dia tak buat pun, dia tak buat kebaikan tadi. Orang tunjuk dekat, orang tanya dah, ni nak main surau ad-diniyah ni ikut jalan mana? Dia apa abang lah pergi masuk ikut taman ni apa semua ni. Walaupun dia pun tak main surau, tapi oleh sebab dia tunjuk tadi, tunjuk kebaikan, tunjuk jalan kebaikan. Orang tadi duk pergi masjid, pergi surau, boleh pergi kuliah dan sebagainya, kan? Dia pun dapat pahala. Tapi jangan duk kerja tunjuk, tak main surau masjid pun masalah juga. Kan dia kerja duk tunjuk je. Ni masalah juga. Baik. Buatlah. Kemudian Nabi kata, maka jika ada tuannya itu berjalan betul dan menghampirkan diri, maka akan harap oleh kamu akan dia. Dan jika diisyarat kepadanya dengan jari, maka jangan bilang oleh sekalian kamu akan dia. Baik, apa maksud hadis ni? Kita tengok syarah dia. Sesungguhnya manusia ini, sebagaimana pandainya dan sebagaimana bijaknya dan alimnya, tidak sayugianya ia lepas daripada orang yang menasihatkan dirinya dan memberi jaga dan ingat akan dia dunianya dan akhiratnya. Siapa pun kita, bijakkah, alimkah, tok gurukah, siapakah, kita memang tidak boleh, Allahumma salli Muhammad, terlepas daripada nasihat-nasihat yang baik, teguran-teguran. Bukan kata kalau kita ni bijak, alim ke, ustaz ke, tak boleh orang tegur langsung, kan? Mungkin hak kita tahu tu bidang kita, hak kita tak tahu bukan bidang kita, kita tak tahu. Jadi okey, orang bagi nasihat, orang tegur ini macam ni, kena buat macam ni, oh gitu. Maknanya perlu kepada nasihat, walaupun siapa pun kita. Kerana dengan nasihat itu dapat tahu seorang itu akan kesalahan diri dan apa yang tiada diamalkan dan tiada diperbaiki amal itu. Kadang kita tak sedar, orang lain yang tegur kita, ni macam ni tak betul ni Haji, kan kena buat macam ni. Oh, kita tak perasan, oh ya ke, terima kasih. Nampak tak? Orang nasihat kita, orang tegur kita atas kesalahan kita ataupun kesilapan kita yang mungkin barangkali kita buat, kita tak sedar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mempermuliakan hambanya dan tidak jadi lebih mulia pada sisinya, melainkan hamba-hambanya itu yang bertakwa dan hamba-hambanya ikhlas pada segala amalnya itu kerana Allah Ta'ala. Baik. Jadi sebut bab amalan ni pula, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala terima amalan di sisinya dan menjadi mulia satu orang hamba itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bila kita lakukan satu-satu amalan itu kerana Allah. Ikhlas ni kerana Allah, maka Allah Ta'ala terima. Ikhlas ni kita tak payah cerita dekat orang. Ini Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat. Ni bagi sedekah, ni saya bagi ikhlas. Oh, dia takut malaikat tak dan catat ikhlas dia tadi, dia pergi habang dekat kita. Ni saya bagi ikhlas lillahi ta'ala. Hang tak payah sebut tu pun, kalau hang betul ikhlas, Allah Ta'ala dah tahu dah dalaman kita ni. Tapi dia takut juga, dia takut malaikat tak sempat tulis kot, abang ambil lah, malaikat dengar saya bagi ni ikhlas, ikhlas lillahi ta'ala lagi bagi tahu. Kalau betul kita ikhlas, Allah Ta'ala tahu tu sekalian. Dan sebab itulah bila banyak amalan yang kita buat sekalipun, kalau tak ikhlas, tak dinilai. Tahajud bangun bagus, alhamdulillah, kan? Dia tak cerita dekat orang pun. Beza dengan riak. Riak ni dia nak tunjuk dekat orang. Orang ada, dia pun jadi rajin nak sembahyang, rajin nak baca Quran, nak tunjuk dekat orang tu. Mana riak dan mengharapkan pujian daripada orang tu, riak. Tapi dia bangun tengah malam pula, orang tak tengok dia. Nak solat tahajud, okey 2-3 pagi bangun. Sebelum nak takbiratul ihram, dia pergi tengok tingkap rumah dia, dia buka tengok, jiran sebelah duk lena lagi, dia kata karut ni bah ni. Tak tahajud, aku seorang yang tahajud ni.
TV sebelah pula tengok, buka tingkap, jiran sebelah rumah, 2 kali 5 juga, duk lena dia kata. Aku seorang yang bangun tahajud, nampak tak? Tu panggil syok sendiri. Itulah ujub. Ujub ni maknanya syok sendiri. Tu pun bahaya. Walaupun orang tak tengok pun, hang tahajud berapa rakaat, hang baca Quran berapa juzuk, tak cerita dekat orang, tak tahu pun. Tapi dia duk jadi biskut Mary cicah hayak teh tu, jadi kembang. Tu makna syok sendiri. Dia duk syok buat amal ibadat, dia rasa dia paling bagus. Aku seorang malam ni dalam taman ni, aku seorang yang bangun tahajud ni. Yang lain semua duk lena, dia kata karut semua, dia kata aku je bagus. Itu bahaya tu. Habis. Walaupun hak duk bangun tiap-tiap malam 2-3 pagi, tapi dia mai ada perasaan macam ni, habis amalan kita. Sebab tu jangan ada langsung terselit. Jangan kata sikit, kata banyak, sikit pun tak boleh. Tuan kalau ada benda-benda perkara-perkara macam ni terlintahlah hati kita, dia mai ada perasaan, duk rasa ujub, rasa seronok, bangga apa semua ni, tuan nak kena buat macam mana? Kita kena cepat-cepat mohon ampun dan istighfar. Kena mohon ampun dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana benda-benda tadi dia akan mengganggu amalan kita. Bila kita syok sendiri, kita ada ujub, riak, sum'ah dan sebagainya, maka amalan tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan sekalian. Oleh itu, bila seseorang kamu mendengar apa nasihat agama daripada tuan-tuan guru yang alim bijaksana, janganlah lepaskan daripada memperbuatkannya, dan biarlah sentiasa demikian itu sampai mati. Bila orang nasihat, tok guru duk bagi nasihat, dengar nasihat agama ni, jangan kita lepaskan perbuatan. Maknanya kita jangan tinggalkan, kita amalkan. Ini kadang Allah SWT mai dengar kuliah, nak mai cari, duk tengok ustaz ceramah tu, tok guru ni, dia kata ustaz ni betul-betul cakap ni dia buat nak. Dia mula dah, dia nak mai cari salah, dia mula duk cari macam-macam ni. Dia mai tu bukan nak jenis mai mengaji. Mai tu dengan mai nak cari salah orang. Niat macam tu pun dah salah dah. Kan? Dia kata bagus sangat kau duk nasihat dekat orang tu tah, dia pun 2 kali 5. Itu tak macam kita lah. Duk tengok penceramah motivasi hebat dalam TV ni, duk ceramah tentang, duk bagi tip-tips kebahagiaan rumah tangga. Kita pun ambil buku tulis. Kan? Siap apa dia nak bagi tahu ni. Yang pertama tulis, kita pun tengok. Dia kata suami isteri kalau nak bahagia, nak macam ni, kata, makan sekali kena suap suami, suap isteri, suami suap isteri, isteri suap suami pula, macam tu punya. Tuan. Kita pun sambil duk tengok ceramah dia dalam TV, kita pun duk fikir, dia ni betul-betul kat rumah buat ni macam tu. Nampak tak? Dia mai dah. Dia duk mai cari, duk tengok ustaz ni betul ke duk ceramah ni, hak betul-betul dia buat tak ni. Kita duk tengok ceramah motivasi hebat, duk bagi macam tip-tip apa semua ni, bahagia. Kita pun tak tahu rupanya duk rumah, tidur tepi tonggas. Takut dengan bini, contoh. Kan? Depan dalam TV ni kemahlah kita tengok. Tengok belakang takut dengan bini. Bini batuk sikit lari pergi dapur dah bersubingan. Punya takut dengan bini. Bukan takut bini, bini yang menakutkan, tentu sekalian. Jadi nak ceritanya gitu. Jadi apa saya nasihat yang orang bagi? Tok guru tu, siapa pun tok guru tu, ustaz tu, walaupun kita kata alah ustaz ni muda pada aku, apa aku rasa garam dulu pada dia. Nampak? Jangan duk ada macam tu. Benda hak kita baca, hak kita sampai ni daripada kitab, kita duk baca ni ayat Quran, hak kita duk habaq ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa dapat memperbuat demikian itu, yakni memperbuat amalnya itu dengan tekun, jikalau sedikit sekalipun seperti seorang yang tidak lepas dirinya daripada membaca Yasin pagi dan petang semua hidupnya, dan mengucap tasbih 100 kali sehari, masalah tiap-tiap hari sepanjang umurnya. Dia ni Allah SWT setiap hari baca Yasin. Setiap hari baca Yasin. Pagi dengan petang baca Yasin. Macam kita lah tuan-tuan. Kita ni boleh tak baca malam Jumaat selain baca surah Yasin? Boleh, tak ada masalah. Tapi Yasin ni dah dekat dengan hati orang Melayu. Yasin sambung taikok mana pun dia boleh sambung. Kita baca dia boleh sambung balik. Yasin ni punya dekat. Makcik boleh sambung ya, boleh kita makcik ingat Yasin, baca lah Yasin. Surah lain boleh baca? Boleh, tak ada masalah. Bacalah, nak baca surah Yasin pun. Nak baca surah lain pun tak ada masalah. Jadi tentu sekalian,
Allah SWT, dia boleh konsisten istiqamah. Subhanallah. Saya cerita dulu kat surau mana tu sekalian. Makcik ni umur 76 tahun ke? Saya tengok satu video hebat tuan-tuan. Allah, kita pun tak mampu nak buat macam ni. Umur 76 tahun ni, Quran dia baca tu tuan-tuan. Quran dia baca sehari, 3 hari sekali dia khatam. Allahu Akbar. Sehari 10 juzuk. Setiap lepas sembahyang 2 juzuk. Tuan-tuan kali ya. Setiap kali lepas sembahyang 2 juzuk. 3 hari khatam. 3 hari khatam. Allahu Akbar. Kita 3 tahun tak khatam-khatam ni tuan-tuan. Ramadan duk masuk berapa kali dah, duk tadarus baca Quran apa semua, tak khatam-khatam lagi. Hak tahun lepas pun tak habis lagi baca. Ni nak habis tahun ni dah, tak khatam lagi Quran. Allahu Akbar. Dia ni makcik ni umur dah 76 tahun dah, khatam Quran 3 hari sekali. Tuan, tu bukan jalan-jalan orang boleh buat tu. Kita tak mampu. Tuan-tuan takat umur duk ada lah ni, agak-agak berapa puluh kali dah khatam Quran. Saja saya tanya. Ingat tak? Tak ingat Ustaz, tak pernah bilang pun. Tapi rasa banyak ke sikit? Rasa-rasa lah. Kita pun tak ingat. Kan tuan-tuan sekalian? Kan dia boleh khatam Quran 3 hari sekali. Allahu Akbar. 3 hari sekali. Ataupun dia mengucap tasbih 100 kali sehari. Tiap hari tasbih 100 kali. Atau apa-apa saja amalan daripada apa-apa amal daripada sembahyang sunat dan lainnya, jikalau sedikit sekalipun, tetapi tiap hari dikerjakan dengan berkekalan sampai mati. Itu yang baik. Sikit yang dapat kita konsisten istiqamah berterusan lebih baik daripada banyak hak kita buat tapi kadang-kadang, jarang-jarang. Nampak tu sekalian? Jadi terputus, kita tak boleh nak istiqamah. Tapi sikit hak boleh kita buat. Setiap pagi, tak banyak Ustaz, tapi sedekah RM1 setiap pagi. Tak banyak pun, RM1, tapi setiap hari jalan. RM1. Nampak tu sekalian? Itu lebih baik. Dikerjakan dengan berkekalan sampai mati. Maka itulah yang lebih baik. Lebih baik daripada diperbuat sepanjang hidup itu sekali, buat banyak-banyak. Tapi kita buat, dia kata, lama dah tak sedekah. Dia duk bilang balik berapa tahun dah dia bagi terus. Kan? Ini nak sedekah. Ada 10,000 contoh. Ada duk kira dah tahun sebelum ni. Tapi hak lebih baik setiap hari buat walaupun sedikit, itu lebih baik. Tapi kalau banyak boleh setiap hari lagi bagus itu. Itu lagi bagus. Itu sekalian. Baik. Dan apabila orang mengajar kamu dan memberi nasihat atasmu sampai datang lemah lembut dan sukacita apa yang dinasihatkannya itu, maka perbuatkanlah sebagaimana nasihatnya dan kekalkan demikian itu. Perbuat dengan eloknya dan ikhlasnya sebagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi kalau benda orang bagi tahu dekat kita benda baik, nasihat benda yang elok, kita ikutlah. Kita ikut. Dan orang-orang dahulu berjalan dengan demikian itu, dan dengan itulah disukai oleh syarak kita sebagaimana datang khabar dalam hadis. Kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah, ada hamba sekalian itu tak kala mendengar ajaran Tuhan hamba dan mendengar beberapa nasihat, sangatlah rindu hati sekalian hamba dan jadi lembut ia pada masa di hadapan Tuhan hamba itu. Tetapi apabila hamba-hamba semua memberi belakang daripada Tuhan hamba, sudahlah balik kembali hilang lembut hati itu dan tidak rindu seperti di dalam masa Tuhan hamba memberi nasihat. Maksud depan Nabi, jadi baguslah, jadi semangat nak buat. Tapi bila dah duduk di belakang, jadi tak semangat dah. Maka bagaimana jika begitu ya Rasulullah? Sahabat tanya. Bila didengar Nabi SAW akan pertanyaan sahabat-sahabat demikian itu, lalu dijawabnya seperti di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi ini dengan katanya, an Hanzalah al-Usaidi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum takununa kama takununa indi la adhallatkumul malaikatu bi ajnihatiha." Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Hanzalah Al-Usaidi radhiyallahu taala anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jikalau sesungguhnya sekalian kamu itu ada berkekalan lembut hati dan rindu sebagaimana ada kalian kamu di sisiku menerima nasihat dan mendengarnya,
nescaya sentiasa dipayung akan kalian kamu oleh malaikat dengan segala sayapnya. Tetapi apa boleh buat, tiada jadi kekal itu pada masa meninggalkan dan berpaling daripada sisiku, maka tidaklah malaikat-malaikat itu berkekalan memayung kalian kamu. Ini malaikat hampar sayap dia tadi. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis, ini hadis hasan lagi gharib. Maka dengan hadis ini menunjukkan seorang yang dapat nasihat itu sayugianya tidak ia lepas daripada beramal sebagaimana yang dinasihatkan itu, dan biar ia berkekalan sampai di hadapan penasihat itu, mahu pun dia suka, mahu dan suka membuatnya. Maka apabila jadi demikian itu, nanti dapat kebajikan selama-lamanya. Maknanya kita buat benda yang baik, yang orang tunjuk ajarkan kepada kita benda-benda perkara-perkara yang baik, kita teruskan sampai bila? Sampai mati ya. Baiklah sekali, masalah berjalan atas jalan yang betul. Sungguhnya orang yang berjalan betul menurut sebagaimana yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya itu sedikit adanya. Sikit sangat orang hak betul-betul ni, hak buat turut apa hak Allah Ta'ala suruh dan Rasul suruh ni sikit. Tuhan yang lebih tahu bilangan sedikit ni tu. Hak sikit tu berapa banyak tak tahu, Allah Ta'ala yang tahu. Maka yang lebih sayugi ada yang lebih utamanya, tidak seorang yang melepaskan daripada jalan yang betul itu, yakni jalan yang disuruh oleh Allah, kerana ialah jalan kebahagiaan dan jalan keselamatan daripada azab akhirat. Bahkan azab dunia pun boleh jadi lepas daripadanya. Dan orang yang menurut jalan yang betul itu pula ada yang kuat tamak dan loba mencapai apa yang jadi lebih bahagia dan kemenangan di negeri akhiratnya. Maka itulah orang yang lebih terpuji dan lebih baik daripada segala orang, dan terbilang ia orang yang baik sebagaimana disebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Hurairah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna likulli syai'in syirrah wa likulli syirratin fatrah fa in kana sahibuha saddada wa qaraba farjuh wa in usyira ilaihi bil asabi'i fala ta'udduh. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu kekuatan dan loba dan tamak, dan tiap-tiap lobaan dan tamak itu ada kepenatan. Maka jika seorang yang mempunyai kelobaan dan tamak itu menurut jalan yang betul dan menghampiri diri kepadanya, yakni berpenat dan berloba itu kepada jalan yang disuruh Allah itu, maka haraplah sekalian kamu padanya baik dan bahagia. Dan jika diisyaratkan dia dengan jari dengan sebab berpaling dan tidak berjalan atas jalan yang lurus itu, maka tak usahlah bilang oleh sekalian kamu akan dia orang kelepasan daripada dunia jua dan tiada baik dan bahagia ia di akhirat. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih lagi gharib. Wallahu taala alam. Jadi inilah dua tajuk yang sempat kita bicarakan pada malam ini, yang mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan untuk kita bersama insya-Allah. Tajuk akan datang kita akan tengok pula pada bab yang ke-15 yang akan membicarakan berkaitan dengan hadis berkaitan dengan tulil amal. Tulil amal makna panjang angan-angan. Boleh tak kita nak panjang angan-angan ni? Macam mana angan-angan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini kita akan tengok, kita akan sambung pada siri kuliah akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman dengan ilmu yang kita pelajari dan dapat sama-sama kita amalkan di dalam kehidupan kita seharian insya-Allah taala. Yang baik daripada Allah taala, mohon maaf salah silap kasar bahasa, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.